Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadithan nabiyyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizat wa ala alihi masabihid dilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Al-Jauharul Mauhum karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani dan telah mensyarahkan kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Sayuti yang meninggal dunia pada tahun 910 Hijriah. Pada malam ni kita masih lagi di bawah tajuk Fadilatu Birril Walidain, kelebihan berbakti kepada kedua ibu bapa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucup akan antara dua mata ibunya adalah baginya dinding daripada api neraka, dan barang siapa mengucup akan dua kaki ibunya maka seolah-olah seperti mengucup akan atabatul Ka'bah, yakni dari tiang-tiang pintu Ka'bah. Berapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan taat kepada kedua ibu bapa. Di antara hadis-hadis yang telah kita bacakan pada pengajian sebelum ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummak, atau qala ummuk. Man abirru, siapakah yang sepatutnya aku taat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ummuk, ibumu. Summa qultu summa man? Kemudian aku tanya kali kedua, siapa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini pun ada dalam kitab kita. Qala ummuk, iaitu ibumu. Kali ketiga aku bertanya lagi, kata, qultu summa man? Siapa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuk, iaitu yang ketiga juga ummuk. Qala qultu summa man? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala abuka, iaitu barulah taat kepada ibu, kepada bapamu. Summa aqrabu fal aqrabu, kemudian yang mengiringi ataupun selepas itu kaum kerabat kamu. Fal aqrabu falih ditaqib, kemudian mengiringi selepas itu kaum kerabat kamu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dan Imam Hakim dan juga Imam Ahmad. Dan terdapat hadis-hadis yang lain
yang mana Nabi SAW juga pernah bersabda, kullu zunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Semua dosa-dosa ditangguhkan oleh Allah Ta'ala siksaannya sehingga hari kiamat, melainkan derhaka kepada kedua ibu bapa. Fa innahu yu'ajjalu li sahibiha, sesungguhnya disegerakan kepada penderhaka tersebut sebelum berlakunya kiamat. Sebelum berlakunya kiamat. Di antara kelebihan mengucup kedua ibu bapa yang disebut dalam kitab kita ini, iaitu kelebihan mereka yang mengucup antara dua mata ibunya dalam keadaan rasa kasih sayang, syafaqah, dan juga rasa sayangnya kepada kedua bapa, maka dengan perasaan tersebut dia mengucupkan kedua ibu bapa di antara dua mata ibu bapanya dalam keadaan sayang, kasih sayang dan rasa belas kasihan, nescaya Allah akan dindingkan ianya daripada api neraka. Dan barang siapa mengucup akan dua kaki ibunya, mengucup kedua ibu bapa kaki ibunya. Mengucup bukan makna di sini mengucup maksud seperti mendewa-dewakan atau menganggap Tuhan. Tak, mengucup di sini memberi maksud mengucup dalam keadaan taat, dalam keadaan syafaqah, kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Dan para sahabat Nabi SAW pernah mengucup dua kaki Nabi SAW. Hanya dalam beberapa pandangan ulama yang boleh dikucupkan kaki ini, iaitu ibu bapa, di antaranya Rasulullah SAW dan kedua ibu bapa. Ada pun lain daripada itu, tidak terdapat dalil yang kuat seperti mengucup kedua kaki tuan guru. Ada mereka mengkiaskan dengan Nabi SAW, kita pun tak tahu guru kita tu setahap Nabi ke atau tidak. Adakah guru kita tu setahap macam mak opak kita? Cukuplah guru ini cium tangan dia, tak payahlah sampai cium kaki. Kita pun tak tahu guru kita tu setakat mana kedudukan dia. Adapun Nabi SAW kedua apa terdapat dalil yang kukuh daripada baginda Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengucup kedua kaki kedua ibu bapanya, barang siapa yang mengucup akan kedua kaki ibunya, dia ibu dulu, mengucup ibunya. Ibu ni yang melahirkan, ibulah yang merasakan kepayahan ketika mengandung, maka seolah-olah mengucup akan atabah Kaabah. Atabah ni, kalau kita tengok orang pergi Mekah ketika berada depan Kaabah ni, di antara tiang-tiang Kaabah, terutama dekat dengan pintu Kaabah, iaitu di antara multazam, tiang dengan tiang ni takkan ramai orang berdakap dekat dinding Kaabah. Jadi di antara atabah ini, di antara tiang-tiang Kaabah ini, kalau kita mengucup, maka di situ besar kelebihannya, iaitu doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi depan tu pun bukan senang, terutama dekat dengan pintu Kaabah, di antara dua tiang pintu Kaabah tu, itu tempat yang paling payah kita nak sampai, gitu. Begitu juga di antara, iaitu di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah itu ada multazam. Multazam di situ pun begitu bersesakan. Jadi diumpamakan seperti orang yang mengucup dua kaki ibunya, seperti mengecup di antara dua tiang pintu Kaabah yang dinamakan atabah, yang dinamakan Atabatul Kaabah. Di terjemah situ bendol kan, bendol memanglah terjemahan asalnya bendol, atabah, tetapi atabah ini iaitu di antara dua tiang pintu Kaabah, itu nama dia atabah. Itu di antara dia atabah, jadi di antara dua pintu Kaabah ni, atau di antara tiang pintu Kaabah ini, begitu besar pahalanya, dan doa di situ adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Dinamakan atabah, dinamakan Atabatul Kaabah, ataupun atabah Baitillahil Haram.
Dan diriwayatkan daripada tabi'in barang siapa mendoa bagi dua ibu bapanya pada tiap-tiap hari 5 kali, maka senya telah menunai ia akan hak keduanya. Mana barang siapa yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapanya, terutama selepas semayang sebanyak 5 waktu. Mana setiap-tiap semayang 5 waktu, dia tak tinggal doa kepada kedua ibu bapanya. Tidak pernah tinggal doa kepada kedua ibu bapa. Maka orang ni telah menunaikan hak sebagai anak dan telah taat kepada kedua ibu bapa. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, iaitu menyatakan kepada kita, hendaklah kamu mensyukuri ataupun hendaklah kamu beribadat kepadaku, anishkurli. Ada 3 ayat yang telah saya bacakan pada pengajian yang lepas, yang Allah Subhanahu wa taala iringikan dengan taat kepada, iaitu iringikan yang lain 3 ayat, di antaranya aqimus salah wa atuz zakah. Barang dirikan solat dan tunaikanlah zakat, suratul Baqarah ayat 43. Mana barang siapa yang semayang tak keluar zakat, semayang tak diterima oleh Allah. Yang kedua, ati'ullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasul, maka tak diterima oleh Allah. Taat pada Allah. Hanya kita taat pada Allah, percaya, iaitu beriman pada Quran. Tapi dengan sunnah Nabi tak kita beriman. Tak beriman. Ada golongan-golongan hakikat ni, dia cerita bahawa hadis Nabi ni baru lagi, dia kata. Dia pernah cakap dengan saya, Rasulullah ni bila lahir Ustaz? Dia kata. Tapi beriman kepada Allah ni, kenal Allah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Itu sebab ada Muhammad Zahir dengan Muhammad Batin. Maka orang ni golongan sesat, ada pula Muhammad Zahir, ada Muhammad Batin, dan panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanggil Muhammad sahaja. Adakah kedudukan kita macam Allah? Adakah kita nak samakan diri kita dengan Allah? Allah menyebut Muhammadur Rasulullah, kita hanya panggil Muhammad ni seperti mana Allah berfirman. Itu Allah yang menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ini ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, suruhkan kita berselawat memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan hakikat ni golongan tak betul. Ya, tak hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Muhammad. Muhammad, kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Tak ada Muhammad Zahir, Muhammad Batin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Nabi Muhammad yang telah diutuskan oleh Allah. Maka Allah berfirman, atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ni golongan hakikat selalu meragukan kita. Kena kenal Allah, kena kenal Allah. Kita tanya, ustaz kenal Allah setakat mana? Tuan-tuan semayang ni, kenal Allah. Kita nak tanya, ustaz kenal Allah, tunjukkan kepada kami. Kenal Allah macam mana? Nah, tuan semayang, puasa, haji, kenal Allah. Kita nak tanya, ustaz kenal Allah ni mana? Macam mana? Macam mana kenal Allah? Tunjuklah. Dia tak ada ending dia, penghujungnya tanda soal. Tanda soal. Ngaji dengan hakikat, penghujungnya tanda soal. Kita nak tanya kenal Allah macam mana? Tunjuklah kenal Allah. Kalau betul ustaz ni kenal Allah, setakat mana kenal Allah? Tunjuk. Kalau tak semayang, tak puasa, tak kenal Allah. Artinya Allah Ta'ala kepada Allah. War Rasul, dan taat kepada Rasul. Maka Nabi SAW suruh kita semayang, Nabi SAW suruh kita berzikir. Maka kita dengan berzikir kenal Allah. Uzkuruni azkurkum, kamu ingatlah aku, pasti aku akan ingatkan kamu. Aku ingatkan dengan rahmatku, aku ingatkan dengan keampunanku, aku ingatkan dengan keredaanku, dan aku ingatkan dengan limpahan rahmatku. Maka kita kenal Allah, maka kita berzikir. Kita kenal Allah, kita semayang. Kita kenal Allah, kita puasa. Tak puasa tu mana tak kenal Allah. Anak tu suka kona-kona. Semayang selama ni. Awak ni semayang, kenal Allah. Kenal Allah. Tak kenal nak semayang macam mana? Tanya, sebutlah kenal Allah macam mana. Kenal Allah. Dia orang pun tak kenal Allah. Dia kona sana, kona sini. Semayang pun tidak, nutup aurat pun tidak.
minum arak boleh, berzina boleh. Saya ni ustaz, dia kata, saya ni, bila saya dulu baru lepas kahwin, pak mentua saya suruh saya sembelih ayam. Saya sembelih. Pagi-pagi dia suruh saya sembelih. Saya sembelih. Oh. Apa masalah sembelih ayam? Dia kata, nampak ni, dia bersetubuh ni, ada bersetubuh zahir, ada bersetubuh batin. Jadi ada mandi zahir, ada mandi batin. Jadi saya nak tunjuk pada pak mentua saya ni, saya dah mandi batin, boleh sembelih ayam. Boleh sembelih ayam. Saya pun fikir, tak sembahyang subuh kan suruh sembelih ayam. Takkan pukul 5 pagi, buta-buta pagi subuh buta suruh sembelih ayam. Bukan ayam macam zaman sekarang, nak kena cari pula, kena dalam reban dan sebagainya. Tak sembahyang. Bangun pukul berapa kan? Kalau orang nak sembahyang subuh, pak mentua tu nak tengok menantu ni sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh. Kalau dia sembahyang subuh, betul lah. Ini maknanya bangun pukul 8 tak sembahyang subuh. Itu suruh dia sembelih ayam. Allahu Akbar. Ni golongan tak betul, golongan tak betul. Jangan percaya golongan hakikat ni. Golongan hakikat. Hakikat apa? Hakikat syirik. Hakikat iaitu menyebabkan kita ini ada pula zahir, ada batin, ada pula nikah zahir, nikah batin. Semua ini tak betul. Saya ada seorang di Ipoh buat pengesahan di Melaka ni, nikah batin di Ipoh. Nikah batin di Ipoh. Dengan Tok Syekh dia nikah batin. Nikah batin apa? Suami ada lagi. Perempuan tu ada suami. Nikah batin dengan Tok Syekh. Apa jadi ni? Tok Syekh betul ni. Tok Syekh tarikat ni. Hakikat. Balon bini orang. Allah. Jangan kita melakukan perkara yang bertentangan hukum Allah. Hukum Allah. Allah sebut dalam Quran, Allah berfirman, ati'ullaha war rasul. Ta'ala kepada Allah dan ta'ala pada Rasul. Maka taat pada Rasul, tak taat pada Allah pun tak diterima. Taat pada Allah, tak taat pada Rasul pun tidak diterima. Anishkurli waliwalidaika. Mana barang siapa yang mensyukuri Allah dan tidak syukur, tidak berterima kasih kepada kedua bapa, tak diterima oleh Allah. Begitu juga orang yang baik, berbakti kedua bapa tapi tak sembahyang, tak puasa pun Allah tak terima amalan dia. Jadi dihuraikan dalam kitab kita, barang siapa yang mendoakan bagi dua ibu bapanya pada tiap-tiap hari 5 kali, maka senya telah menunai ia akan hak keduanya. Maksud 5 kali ni apa dia? Didatangkan dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli waliwalidaika. Artinya syukur olehmu bagiku. Mana Allah berfirman anishkurli. Ushkurli. Syakara yashkuru. Ushkur. Fi amar. Perintah. Anishkurli. Syukurlah oleh kamu akan daku. Mana bagiku. Ushkurli. Yakni bahawa sembahyang tiap-tiap hari 5 waktu itu mana syukur. Syukur. Kalau kita tanya, kita kena syukur ke Allah. Tak faham tu apa syukur. Kita tanya ustaz tu balik, apa syukur ke? Syukur ialah dia antara ditafsirkan oleh ulama, iaitu mendirikan sembahyang 5 waktu itu tanda syukur. Syukur dari sudut mana? Contohnya sembahyang fardu maghrib, bersyukur dengan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala bagikan kita mata. Dengan mata ni kita boleh memandang. Kita boleh memandang di arah depan dan kita boleh memandang arah kiri dan kita boleh memandang arah kanan. Maka 3 arah ini kita boleh pandang. Tapi kita tidak boleh memandang arah belakang. Kita boleh pandang sebelah kiri, pandang sebelah kanan, arah kanan dan arah hadapan. Maka barang siapa tak sembahyang fardu maghrib, tak bersyukur dengan nikmat mata. Besok dah buta, barulah dia tahu dan baru sedar nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Sepanjang mata kamu boleh memandang, kamu tak sembahyang maghrib,
Dah besok tak nampak, satu apa pun tak nampak, baru kau tahu nikmat Allah yang begitu besar Allah berikan sebelum ini. Apa tanda kamu syukur? Apa tanda kamu syukur kehadrat Allah? Kalau sembahyang maghrib dilewat-lewatkan, sembahyang maghrib kita pun ambil sambil lewat, tak sembahyang maghrib, kadang-kadang dah tua bangka pun tak sembahyang juga, tak bersyukur dengan nikmat Allah. Besok Allah tanya, berapa banyak nikmat mata, nikmat yang kuberikan kat mata kamu, sepanjang hidup kamu melihat, sembahyang maghrib pun tak nak sembahyang. Jadi kita buktikan dengan sembahyang fardu maghrib. Nikmat kita nak sembahyang fardu isyak ni, nikmat apa? Iaitu nikmat kita boleh menghidung. Di arah depan kita pun tercium, di arah kiri pun kita tercium, di arah belakang pun kita tercium, arah kanan pun kita tercium. Nikmat hidung. Kalau hidung ni tak ada deria bau, hilang nikmat. Sakit kita, sama je, kita akan jadi sakit. Orang yang deria bau ni tak ada, dia sakit. Maka deria bau yang diberikan oleh Allah ini sepanjang hidup kita ni, apa tanda kamu bersyukur? Syukurlah dengan semayang fardu isyak sebanyak 4 rakaat. Dan kita bersyukur dengan nikmat deria bau ni, sihat tubuh badan. Kalau tak ada deria bau ni, lemah kita. Kita jadi sakit. Jadi sakit. Tak terhingga nikmat bau ni. Boleh cium bau ni. Bau busuk, bau wangi. Besar nikmat dia. Tak terhingga. Semayang 4 rakaat itu pun rasa tak cukup lagi nak membuktikan kamu bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu kita tunjukkan lagi dengan semayang lagi. Semayang sunat, semayang malam. Allah azim betul. Nikmat kita semayang subuh nanti, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh terasa benda ini sejuk, kita boleh terasa panas ataupun licin ataupun kasar. Kita boleh terasa. Kalau kita sentuh benda panas, tak terasa deria sentuhan, dinamakan deria sentuh nama dia. Deria sentuh. Kalau pegang benda panas, tak ada rasa apa pun, habis kita melecur tangan. Panas tu kak, panas. Tahu-tahu mengelembung aja. Nampak ni? Deria sejuk pun tak terasa. Pasang kipas, pasang aircon, panas lagi. Orang kata kulit buaya ke kau ni? Nampak ni? Terasa sejuk, terasa sejuknya. Panas, terasa panasnya. Allahu Akbar. Terasa panas. Ini pemberian Allah. Nikmat yang Allah beri. Setakat mana kita mensyukuri nikmat yang Allah beri tersebut? Kalau semayang subuh pun ruyup habis, Allahu Akbar. Allah kata aku tarik nikmat. Sejuk je kita. Sentiasa badan sejuk. 4 lapis, 5 lapis pakai baju. Tengah-tengah hari buta pun pakai baju. Aku ni sejuk. Allah, nikmat. Panas kita tak rasa. Terseksa kita. Terseksa. Kalau panas saja pun terseksa. Panas saja. Pun terseksa. 2 nikmat Allah berikan. Terasa sejuk, terasa panas. Ini nikmat. Nikmat yang tidak terhingga. Begitu juga semayang fardu zuhur. Semayang fardu zuhur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat boleh merasa. Boleh rasa. Ni lepas makan, lepas mengaji ni, kalau makan mi kari, terasa kari je. Terasa pedas, terasa pedas. Kan? Kalau masin, terasa masin. Kalau tawar, terasa tawar. Kalau teh tarik ni, terasa sedap dia. Betul? Ini deria ni. Deria yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itulah Tuan Syekh kita menyebut. Tuan Syekh kita menyebut bahawa sesungguhnya semayang 5 waktu ini menandakan bahawa ni bersyukur dengan nikmat Allah. Maka bersyukur dengan nikmat yang Allah beri ni semayang 5 waktu. Dan syukur olehmu bagi kedua ibu bapa kamu. Dengan mendoakan bagi keduanya, ini ibu bapa kamu, tiap-tiap hari 5 kali. Alal aqal. Paling kurang iaitu 1 hari 5 kali. 1 hari 5 kali. Kalau semayang sunat pun semua lagi banyak berdoa. Ini di antara bukti bahawa kamu ini berbakti kepada kedua ibu bapa. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjuk kepada kamu dosa yang paling besar? Ala unabbiukum. Ala, maukah aku tunjukkan? Maukah aku? Dinamakan ala li ta'rin, iaitu satu pelawaan. Maukah aku tunjukkan? Maukah aku beritahu? Dia ala ni banyak. Ada ala yang memberi maksud mengingatkan. Ada ala yang memberi maksud menawarkan. Ala unabbiukum. Maukah aku beritahu kepada kamu? Barangkali boleh dua. Sama ada memberikan ingat kepada. Maukah aku mengkhabarkan kepada kamu sebagai satu peringatan? Benda ini ialah dosa besar. Yang pertama al-isyraku billah, iaitu syirik kepada Allah. Al-isyraku billah bi akbaril kabair, al-isyraku billah, itu syirik pada Allah. Wa uquqil walidain, iaitu derhaka kedua ibu bapa. Maka berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan dua kalimah, iaitu syirik dengan derhaka mak bapak. Makna orang yang tak berbakti kedua ibu bapa ni, kedudukannya macam syirik pada Allah. Syirik ke Allah Ta'ala. Jangan main-main. Mana kalau dia ni dah tua-tua, ibu bapa dah tua sekarang ni, tak berbakti kepada kedua ibu bapa, kedudukannya macam syirik pada Allah. Tempatnya neraka lah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, kufur itu ialah merupakan dosa yang besar. Dan dosa orang syirik tempatnya ialah neraka. Tempat dia neraka. Sama lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan apabila tua keduanya, mana apabila tua kedua ibu bapa ni, dan berkehendak ia, salah seorang daripada kedua bapa ni berkehendak kepada mengangkat oleh umpama kencingnya. Nak kencing, tolong angkat, dia kata. Atau dan beraknya, maka jangan engkau pegang akan hidung engkau kerana luatnya. Mak ni dah terberak, contohnya nak tukar pampers dia, kita pegang hidung, bau busuk. Tak cakap, tapi pegang. Itu juga kalau mak ni tengok kau dulu masa kecil-kecil terberak, tak pernah aku tutup hidung, tak pernah beli mask. Ada mak apak ni dulu, ibu ni beli ni penutup hidung kerana anak ni berak busuk. Dah sampai dah besar-besar pun, dulu lagilah budak-budak telenyang bogel dia. Kan? Siapa yang basuhkan? Ibu apa? Terutama ibu. Pernah tak dia tutup hidung? Tak pernah. Bila dah tua-tua besok nak basuhkan, kencing, berak ibu apa ni, jangan ditutup hidung. Kalau kau tutup juga, nanti terasa ibu apa ni tergolong orang yang derhaka. Allahu Akbar. Derhaka. Busuk berak orang tua dia kata. Dah berapa hari tak terberak, dia kata. Jadi berbau busuk, dia tutup hidung pun. Di antara perkara-perkara yang dikira tidak menghormati dan tidak menyayangi kedua ibu bapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dihuraikan oleh para alim ulama. Para alim ulama menyebut sedemikian rupa. Termasuklah Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, fala ta'khuz bi anfika, dia kata, inda zalika, dan jangan kamu tutupkan hidung kamu ketika mana ibu bapa kamu ni contohnya buang air kecil ataupun air besar. Jangan kau nak waktu nak istinjakkan dia, jangan sampai kau tutup hidung kamu, kata. Tahap begitu. Allah. Kalau kamu buat begitu, bermakna kamu termasuk dalam golongan wala tarhan wala taqul lahum uff. Kalimah uff itu bukan setakat ish.
Tapi tutup hidung boleh dimaknakan seperti tak suka mak bapak. Tak suka dia. Gitu. Ini dihuraikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Lagi sambung kita ni. Dan jangan masam muka engkau bagi keduanya. Wala ta'bas biwajhika. Jangan tunjukkan muka masam. Contohnya orang ni, ibu bapa nak minta sesuatu, jangan tunjuk muka masam. Dia tengah seronok tengok TV, mak dia kata, minta air ke apa ke, jangan tunjuk muka masam. Kau tunjuk muka masam ni, mentahlah dia dah tua, kamu tunjuk muka masam, termasuk fala taqul lahum uff. Jangan katakan uff, kau sebut uff, neraka. Masam tu lebih kurang sama maksudnya. Menyakiti kedua ibu bapa, maka hukumnya derhaka. Derhaka dia kata. Dan sambung lagi kita, oh banyaklah apa-apa yang menunjukkan bahawa boleh menyakiti hati mak bapak ni, boleh tergolong derhaka. Derhaka. Dulu kita baca kitab Al-Yawaqi' wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair di surau sini dulu, surau lama tu. Lebih kurang 10 tahun yang lepas. Lama dah 10 tahun yang lepas. Kita Al-Yawaqi' wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair, Syekh Zainuddin As-Sumbawi yang telah menterjemahkan kitab Syekh iaitu Al-Imam Sya'rani. Nama kitabnya Al-Yawaqi' wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Ada 12 bab dibahaskan dalam kitab tersebut, di antaranya derhaka kedua bapa. Bagaimana contoh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika makan bersama ibunya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Bila makan dalam hidangan, dia makan betul-betul tempat dia aja. Dia tak ambil lauk lain. Sampai Fatimah Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, kenapa tak ambil lauk? Apa dia jawab? Mak, kami takut kalau kami ambil lauk tu, mak nak lauk itu. Kalau mak nak kami ambil, walaupun muka macam reda, makan. Tapi mak dia nak sebab ditakuti kami tergolong anak derhaka. Ada orang zaman sekarang begini. Tahu-tahu dah habis dah. Agak mak tak nak, dia kata. Ialah makanlah. Terasa dia. Terasa. Bagaimana didikan usrah iaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sampai makan dalam satu hidangan pun tak berani nak ambil, takut ibunya terguris. Bila terguris takut jadi anak derhaka. Kita ni bukan setakat hidangan, lebih daripada itu disapu habis begitu. Allahu akbar. Ni tarbiyah ni. Kita baca dulu kitab Al-Yawaqi' wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Ahli Kabair. Sama balik kita tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan dia kata, jangan masam muka engkau bagi keduanya. Jangan tunjuk muka masam pada kedua ibu bapa. Dia termasuk derhaka. Maka bahawasanya telah mengangkat oleh keduanya daripada kamu pada ketika kamu kecil akan demikian itu. Waktu kamu nak buat yang kecil, nak buat yang besar, masa kecil-kecil didukungnya kamu. Bawa dalam bilik air, cuci kemaluan, cuci najis kamu semua. Tak ada pun dia mengungut-ungut. Cuci baik-baik. Sekarang tak apalah, ada pampers. Memang kakak-kakak makcik-makcik dulu, kain pelikat je buat kain lampin. Bukan orang zaman sekarang senang. Cari kain pelikat ayah, gunting-gunting, buat 3 segi. Itulah kain lampin. Datang orang dia tengok, alah kesialan tengok anak kau. Kain lampin, kain pelikat. Tu pernah tengok. Kain pelikat orang sekarang bukan, orang dulu bukan orang senang. Kain pelikat je. Hari-hari pergi basuh. Kalau musim hujan macam mana? Itulah. Tengah-tengah malam bangun, tukar kain lampin. Kain lampin pun kain pelikat. Gunting buat 3 segi. Bukan sekarang ni ada pampers. Susah. Kita yang besar-besar sekarang ni. Dah tua-tua ni. Kalau tak doa pada mak bapak, tak tahulah.
Susah jaga kita. Sekarang bolehlah pakai buang. Pakai buang. Gitu. Tapi duit pula banyak guna. Pakai buang. Dulu basuh lampin. Bersusun kain lampin. Nak jumpa kain lampin putih-putih ni pun bukan jenis macam kain lampin sekarang. Tu dulu. Dan sekarang dah besar-besar ni. Kalau tak doa juga mau apa ni tak tahulah. Langsung tidak mensyukuri gitu. Tak ada berterima kasih di atas pengorbanan ibu bapa yang telah membesarkan kita. Itu Syekh ni cakap. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, maka tiada keduanya, ini ibu bapa tadi, meluati akan dia. Tak pernah pun dia kata bau busuk, bau hancing, tolong basuhkan. Kalau kencing, basuh kencing. Basuh kencing atas lantai. Lantai dulu, lantai kayu. Ambil kain buruk, lapkan dia. Kemudian ambil air. Ambil air. Dia beza sikit basuh, membasuh najis ataupun najis terkena pada air. Dia lain dalam hukum fiqh. Dalam hukum fiqh dia lain sikit cara nak basuh najis yang di lantai. Kalau najis yang ada terkumpul, kita boleh terus jirus atas dia. Mana kita buangkan air najis tersebut, kita jirus, kemudian kita lap. Kita jirus, tuangkan air, kita lap. Kita tuangkan air 3 kali, tengok dah tak ada bau dan rasa, hukumnya adalah suci. Sebab air dialir di atasnya. Air dialir di atas dia. Tak perlulah kita nak alirkan di atas lantai ni. Ada orang mengajar kitab fiqh, ni cara kita basuh lantai-lantai ni. Anak-anak kencing, tak betul. Kena alirkan air. Nak alir air macam mana nak alir air? Kalau rumah kita habis tarik semua. Kursi-kursi. Kenapa ni? Kerana tadi mengaji surah Ubudiyah, kata kalau cuci lantai begitu. Alir ambil paip, beli paip khas. Alir air. Ngapa tu kak? Cuci lantai. Tadi cucu kencing. Begitu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, subbu alaihi zanuban minal ma'. Ketika mana ada Arab Badui kencing dalam masjid Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, subbu alaihi zanuban minal ma'. Tuangkan air ke atasnya. Kerana dia tanah, dia meresap. Berdasarkan hadis itu, ulama menyatakan kalau najis di bawah, kita buangkan air najis, kita tuang, kita bersihkan. Kita tuang, kita bersihkan. Tidak ada air dalam apa semua, hukumnya suci. Tetapi kalaulah ianya dia berbeza. Berbeza kalau air itu bersih. Sekarang air ni. Air. Ni air. Kalau jatuh najis atas dia, dia menajiskan. Sebab pada asalnya dia tidak bernajis. Berbeza bawah ini tempat dia najis, maka kita diberikan keringanan oleh Islam ini, kita tuang air, cucikan. Tuang air, cucikan. Maka hukumnya dia suci lagi menyucikan, tidak ada ain, bau, rasa dan warna. Begitu. Tapi kalau air ini kurang 2 kolah, jatuh najis, maka air dia jadi najis sebab asalnya dia adalah tidak bernajis. Itu lain kaedahnya yang disebut oleh Nabi SAW, idza waqa zubabu fi ina, idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Apabila seekor anjing menjilat bekas air kamu, mana air ni suci, kemudian datang najis, air liuk anjinglah najis, maka hendaklah dibuang air tersebut, kemudian hendaklah dibasuh bekas tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya ialah dengan air tanah. Maka 2 hadis. Satu hadis asalnya tempat bernajis, kemudian macam mana cara basuh, itulah cara dia. Buangkan air dia, kemudian kita bilaskan, hukumnya suci. Tetapi kalau asal dia itu, asalnya ialah ianya suci, kemudian jatuh najis, hendaklah dibuangkan semua. Dah dibuangkan dia semua. Ini dalam Islam ada 2 hadis ini memberikan kelonggaran kepada kita. Terutama nak membasuh najis-najis kena kencing.
Anak-anak ni kencing. Dulu tak pakai pampers. Lantai-lantai rumah ni kadang-kadang bernajis. Jadi ibu-ibu ni lah yang membersihkannya. Bilas. Orang nak semayang nanti pijak pun macam mana hukumnya tak najis. Jeffrey jangan nak tunjuk warak pula. Contohnya di rumah pakai selipar khas. Pergi rumah Ustaz Syukri, Ustaz Syukri anak kecil-kecil. Tak kencing ke anak dia? Tak pakai selipar. Saya confuse lah kalau Ustaz Syukri jadi imam. Anak dia ramai kecil-kecil, rumah dia terkencing, semua tak basuh begitu. Ada orang anggapan begitu. Ada orang anggapan begitu. Sah ke semua? Nah, hukumnya berbeza. Jadi orang yang faham dari sudut hukum fiqh berdasarkan dua hadis ini dibahaskan oleh ulama fiqh kita, terutama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagai rahmat. Ini nama rahmatan lil alamin. Rahmat sebagai rahmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab membasuh-basuh najis ni, dia begini hukum dia. Begitu. Cara nak basuh pakaian, hukum dia lain. Basuh pakaian, hukum dia lain. Begitu. Oleh sebab itu, kalau pakaian bernajis, pakaian itu bernajis. Macam mana? Air sekarang ni, air di dalam mesin. Air bersih, suci. Tetapi kita yang memasukkan pakaian bernajis, hukum dia lain. Sebab asalnya air itu suci. Kemudian dimasuk pakaian yang bernajis, maka jadi najis. Berbeza asal benda najis, kemudian kita basuhkan, dia hukum lain. Ini dua benda yang berbeza dalam hukum fiqh. Maka jangan risau-risaulah. Dia bagi orang yang berkeluarga, anak ramai semua kencing sana kencing sini, kan? Maka kita basuh, buangkan najis dia, bilas lebih kurang 3 kali, sekurang-kurang 3 kali. Okey. Tak ada bau dah, rasa warna, tak payahlah cium-cium, tak payah jilat-jilat. Mana cium bau tak ada dah, kira suci ya. Suci lagi menyucikan, tak payahlah was-was lagi. Kira sah semayang. Gitu. Kalau pijak pun tidak menanggung najis kita. Sambung balik. Begitulah payahnya ibu bapa kamu, terutama ibu, membelakan kamu, membesarkan kamu, tak pernah pun dia kata bau busuk dan sebagainya. Kenalah appreciate ataupun berterima kasih, banyaklah berdoa untuk kedua ibu bapa kamu, dia kata. Qala al-musannif rahimahullah taala. Dan riwayat daripada Zaid ibn Ali radhiyallahu anhu, daripada bapanya, daripada neneknya. Ini riwayat Ahlul Bait. Riwayat Ahlul Bait. Sehinggalah Nabi SAW. Imam Bukhari tidak meriwayat daripada Ahlul Bait dalam kitabnya. Dia kata, aku tidak mau riwayat menerusi riwayat Ahlul Bait, kerana dia kata di zaman aku banyaknya riwayat daripada ulama Syiah, daripada Syiah. Jadi aku takut bercampur riwayat Syiah dengan riwayat Ahli Sunnah. Jadi dia takut, dia bukan menafikan riwayat Ahlul Bait. Oleh sebab itu dalam Sahih Bukhari tidak adalah, tapi tak sampai 10 riwayat. Muqaddimah Sahih Imam Bukhari dah sebut, aku tidak meriwayat daripada Ahlul Bait melainkan sedikit, tak sampai 10. Lebih kurang 3 atau 4 saja riwayat. Kenapa? Kerana di zaman aku banyaknya riwayat Syiah. Jadi takut campur. Tak menafikan riwayat Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ramai. Dan banyaknya riwayat daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini riwayat daripada Ahlul Bait. Tetapi dalam kitab yang lain, Imam Bukhari ada juga meriwayatkan daripada Ahlul Bait, kecuali dalam sahih dia. Qala al-musannif rahimahullahu taala, diriwayatkan daripada Zaid ibn Ali, daripada bapanya, daripada neneknya, sabda Nabi SAW, jika mengetahui Allah Ta'ala akan suatu daripada menderhaka yang kurang daripada kalau adalah kalimat lain daripada ni, lain daripada dalam Quran sebut kalau ada kalimat yang kurang pada nescaya menegah ya Allah daripadanya. Nescaya Allah berfirman begitu. Tapi itulah kalimah yang paling mudah. Di kalangan orang Arab ni, kalau kita ada itu.
Ini diriwayatkan daripada Zaid Ibn Ali, daripada bapanya, daripada datuknya. Hadis ini telah disebut oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. As-Sayuti juga telah menyebut dalam kitab beliau Al-La'i Masnu'ah fil Ahadis, jilid yang pertama hadis ini. Hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law alimallahu anna syai'an minal uquq adna min lanaha an zalika falyamal 'aq ma syaa an ya'mala falan yadkhulal jannah wal ya'mal al barru ma syaa an ya'mala falan yadkhulan nar. Maksudnya, kalaulah ada kalimah yang paling pendek lagi yang menunjukkan bahawa perkataan itu derhaka, Allah masukkan. Tapi yang paling mudah ialah Sebab Allah berfirman, fala taqul lahuma menunjukkan apa-apa perkataan yang menyakiti kedua bapa ni masuk dalam kategori darhaka. Betul. Ke ke apa, kalau ada lagi yang lebih ringan, nescaya Allah sebut. Tapi itulah paling mudah sebagai contoh. Begitu. Maka berbuat orang yang derhaka barang sekehendaknya, yakni daripada kebajikan, maka tiada ia masuk syurga. Apa ni? Walaupun dia buat baik apa semua, tapi kalau dia derhaka mak bapak ni tak masuk syurga. Falan yadkhulal jannah, dalam hadis menyebut lan, sekali-kali tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Wayang derhaka mak bapak ni, jangan derhaka gitu. Kalau bawa mak berjalan-jalan, jangan suruh duduk belakang gitu. Pak Yazid lu selalu ceramah Pak Yazid. Allah yarhamuh Pak Yazid. Pak Yazid ceramah dulu, mana pun cerita mak bapak seluruh Malaysia. Jeffrey kenal Pak Yazid? Tak kenal ya. Orang muda-muda tak kenal Pak Yazid ni. Zaman-zaman kita dulu Pak Yazid, dia ceramah pun ceramah taat mak bapak. Yang abang ingat Pak Yazid tu. Kamu baru dulu Pak Yazid. Kamu baru dulu. Pak Yazid Allah yarhamuh. Dia kata apa, saya ingat ceramah dia. Habis kalau nak bawa mak ke Kuala Lumpur tengok, dia kata daya bumi. Zaman tu daya bumi kan. Dah tu yang paling tinggi pun Menara Maybank. Daya bumi lama, pusat Islam. Kalau orang pergi Kuala Lumpur dulu pun, Jeffrey tukang bawa orang dulu, tengok apa? Pusat Islam, Masjid Negara kan, daya bumi. Itulah pun bank negara yang ada besar sikit pun. Maybank tu baru lagi. Dulu daya bumi lah, daya bumi. Taman Komplek, itu pun baru juga tu. Kira baru lagi tu. Dia kata jangan letak di belakang, jangan dudukkan belakang. Nanti mak tanya, tu bangunan apa tu? Bangunan apa? Dia tengok gitu. Pak Yazid lu bagi contoh. Bangunan apa tu? Bangunan apa tu? Tu dari mana duduk belakang, mana nampak kan? Sakit tengkuk mak ni. Bagi dia duduk depan. Cakap itu Masjid Negara. Itu bank negara. Itu bangunan daya bumi. Mana? Kalau duduk belakang ni, tengok mana dia? Dah terlepas dah mak. Terlepas dah. Kalau bawa musim-musim Melaka ni contohnya, dah terlepas dah. Balik kampung orang tanya, pergi ke Dataran Pahlawan. Pergi, ada Syukri bawa ni. Entahlah, dia cakap je. Dia kata, cakap je. Kau tak pergi turun tu. Entah, dia bawa lalu je. Allah. Macam-macam dah situ. Terasa dia kata, iyalah, dapat lalu cukup lah. Dia kata, dia terasa begitu kan. Ini saya nakal kecil Pak Yazid tu. Allahu Akbar. Kita dengan mak bapak, siapa-siapa mak bapak yang masih hidup, jangan letak belakang, letak ke depan. Tak depan, tunjuk dia gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Abang lu sempat Pak Yazid kan? Wallah masyhur Pak Yazid ni. Dia orang Lenggung Perak. Lenggung tak silap saya dia. Perak dia pekat Perak. Tak silap saya dia orang Lenggung. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin.
maka tiada ia masuk syurga, yakni kerana tiada diterima ia akan kebajikannya, dan berbuat orang yang bakti barang sekehendaknya. Ini pula orang ni memang dia taat mak bapak dia. Taat. Ada baru ni ada seorang, dia adik staff saya, sanggup berhenti jaga mak dia. Duduk air molek ni. Dia jaga mak dia. Dia ni sakit. Dia kata, alah sikit je, dia rasa dia macam demam biasa je. Seminggu, punya darah tinggi dia naik. Masuk hospital. Meninggal dunia di hospital Melaka. Tapi saya tengok muka dia, senyum ketika meninggal dunia. Senyum macam orang hidup. Allahu Akbar. Macam kita tengok orang syahid-syahid tu, senyum. Badan ni panas lagi. Macam orang hidup. Ni bukti orang taat kepada orang bapak. Sampai adik-beradik dia kata, dia sanggup berhenti jaga mak dia. Allahu Akbar. Kalau gaji dah besar, sanggup jaga mak dia berhenti, memang pengorbanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang dia, Allah matikan di awal. Allah matikan di awal supaya dia digolongkan di kalangan orang yang bertakwa si Allah Taala. Ketika meninggal dunia, senyum. Nampak seolah-olah nampak syurga Allah. Syurga Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Dia ni taat mak bapak, dia kata. Tapi dia ni dia kata barang sekehendaknya, yakni daripada kejahatan, tapi dia ni ialah kadang-kadang semayang, kadang tidak, tapi taat mak bapak. Boleh tak masuk syurga? Maka tiada ia masuk neraka, yakni kerana diampun oleh Allah Ta'ala baginya. Nampak ni? Besok dia masuk juga syurga. Tak dimasuk neraka sebab dia berbakti kedua bapa ni, Allah berikan keampunan. Allah masukkan juga dia ke dalam syurga nanti. Tapi siksaan tetap diterima oleh Allah kecuali dengan rahmat Allah. Seperti hadis yang lagi akan datang. Yang akan datang kita akan bertemu hadis ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannan wala mudminu khamrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga aqun, orang yang derhaka mak bapak ni, masuk syurga. Wala mannan, mannan ialah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberinya. Dia dah bagi, ngungkit aja. Ni pun tak masuk syurga. Orang yang suka mengungkit-ungkit. Wala mudmiru khamrin, dan orang yang mengekali minum arak, sentiasa minum arak ni pun tak masuk syurga. Kenapa? Dia telah menghina ayat-ayat Quran yang ada dihafal dalam dada. Walaupun dia hafal qul huwallahu ahad, dia minum arak, dia telah menghina ayat Quran yang ada dalam dada dia. Sebab itu dia menghina Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala campak dia dalam api neraka. Kalau dia tidak bertaubat. Kalau bertaubat, Allah ampunkan dosa. Sama balik kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, redha Tuhan itu di dalam redha bapanya, dan murka Allah dalam murka bapanya, dan terlebih aula lagi ibunya. Jadi kalimah walid ni sebenarnya dia merangkumi ibu dan bapa. Ibu dan bapa. Mana barang siapa derhaka pada bapa dia pun boleh masuk neraka, apatah lagi derhaka kepada ibu dia. Terdapat dalam beberapa hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
inna la'natal walidain tabtarru aslal waladahuma idza aqqahuma faman arda walidayhi faqad arda khaliqahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman arda walidayhi, barang siapa mencari redha kedua ibu bapa dia, dia buat taat ni, faqad arda khaliqahu, sesungguhnya dia mencari redha Tuhannya. Wa man askhata walidayhi, barang siapa yang mencari yang melakukan kemurkaan pada kedua bapanya, faqad askhata khaliqahu, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Wa man adraka walidayhi aw ahadahuma, barang siapa mendapati kedua ibu bapanya atau salah seorangnya ketika dah tua, falam yaburrahuma, tak berbakti kepada keduanya, dakhalan nara, masuk neraka, fa ab'adahu Allah, Allah jauhkan ia daripada rahmatnya. Mana beberapa hadis yang lain mengingatkan supaya jangan derhaka pada mak bapak. Jangan derhaka. Allah jauhkan daripada rahmatnya. Selalu kita dengar hadis pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, mana-mana orang datang tazkirah, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati kedua ibu bapanya ataupun salah seorangnya dah tua, dia tidak berbakti, katakanlah wahai Muhammad, amin. Jibril kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakan amin, maka masuk neraka, sebab telah diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangga yang kedua, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tidak berpuasa pada bulan tu tanpa ada uzur syar'i, masuk neraka. Jibril kata, tolong aminkan. Rasulullah aminkan, memang masuk neraka. Masuk neraka kecuali dia bertaubat dengan taubat nasuha. Yang ketiga, apabila disebut akan namamu wahai Muhammad, tidak mau berselawat ke atasmu, masuk neraka. Rasulullah aminkan. Maka bila orang dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau berselawat, maka telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, wal iyazabillah. Wal iyazabillah. Tu hadis tu tiap-tiap bulan Ramadan biasa kita dengar. Supaya bulan Ramadan diingatkan, kamu puasa, kedua bapa kena taat. Jangan setakat puasa-puasa, qiyamul lail apa semua, tapi mak bapak kamu derhaka, takkan masuk syurga. Takkan masuk syurga. Kalau kita hantar bantuan hari raya, kadang-kadang anak-anak dia jawatan besar. Jawatan besar. Ada duduk di Kuala Lumpur lah apa semua, tapi mak bapak harapkan bantuan jiran. Bantuan jiran. Anak dia tanggungjawab lah. Macam mana nak bagi zakat? Orang kata keluarga, anak-anak dia jawatan besar. Jawatan besar. Ya betul lah, anak dia jawatan besar. Tapi mak opak di kampung tinggal begitu saja, melarat gitu. Harap jiran-jiran, harapkan Baitul Mal. Dah tu pakai kereta besar nak minta zakat, malulah. Mak sendiri nak minta zakat, malu. Kita berkewajipan. Sebab itu dalam Islam ada nafaqatul qarib. Dia ada nafaqah ni, nafaqatul walad, nafkah pada anak. Nafaqatul zaujah, nafkah pada isteri. Nafaqatul qarib, nafkah pada ibu dan bapa. Ibu dan bapa. Kalau ibu bapa susah sekarang, anak adalah wajib kata beri nafkah kamu. Ayah dah tak boleh kerja, mak dah tak boleh kerja, nak bayar elektrik lagi, nak bayar air lagi. Dah tu anak-anak pasal isteri rumah dia. Nanti senang balik, dia tengok balik, tengok isteri apa pasang aircon. Dah tu balik je, tengok bil bulan tu sampai 200. Siapa nak bayar? Anak ni kata abang dia bayar, yang abang pula anggap adik dia bayar, yang adik pula kata kakak bayar. Lama tinggal orang tua tu. Gitu. Ini yang berlaku. Yang berlaku. Anak lelaki jarang pula salam mak bapak ni, bagi duit. Dan setengah anak ni salam mak dia bagi. Ayah dia
Ayah pun susah. Cakap, ya anak aku bagi kat aku aja. Yalah aku ni ayah dia. Anak perlu berlaku adil. Sebab dalam hadis ni sebut ibu dan bapa. Ni salam kat mak dia bagi. Ayah. Lalu ayah ni melopong semua. Melopong. Dia perlu adil kita ni. Ibu pun bagi, ayah pun bagi. Ayah pun susah. Setakat pencen ni ada. Kalau ada pencen, kalau tak ada. Kalau tak ada, kena adil. Itu sebab dalam hadis ni sebut begitu. Kalau bagi ayah ibu 200, ayah pun 200. Awak dapat berapa 200? Aku pun 200, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau seorang-seorang anak ramai sampai 5, seorang-seorang bagi 100, alhamdulillah. Barulah kemas sikit nampak pakai ayah ni kan. Kasut pun berkilat. Ini kasut Jepun ni pakai. Allahu akbar. Tengok ayah ni bergaya juga kan. Nampak smart ya. Bila pakai smart, panjanglah umur dia, sihat dia. Begitu. Dia menyepik begitu. Sakit ya. Mana tak sakit Mak aja dapat duit kata, mak sedar. Dia pakai tudung bawal lah apa semua. Ayah apa? Allahu akbar. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak bapak biar sama-sama kita. Dia pun ibu, dia juga bapa kita. Biasa anak-anak ni itulah. Perlu berlaku adil gitu. Jeffrey macam tu, ayah pun bagi, mak bagi. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan pada riwayat Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ridal rabbi ridal walidaini wasakhituhu. Dia kena baca masdar dia betul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Dia sakhitun. Tak boleh baca sakhtun. Dia memang wazan dia begitu. Cuba baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Sakhatika minan nar. Jadi baca sakhitu. Sakhitu. Kalau sini kena baca sakhitu, wasakhitu. Sebab hadis yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati. Bukan sakhata. Kan? Bukan sakhati ya. Cuba Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakha ya. Sakha. Mana dibacakan sakha. Ridal rabbi fi ridal walidaini wa sakhatuhu. Sakhatu. Tak boleh baca sakhtu. Wa sakhatuhu. Wa sakhatu fi sakhatihima. Fi sakhatihima. Sama dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhati. Kena baca atas wazan fa'alun. Menunjukkan wazan ini menunjukkan jauhkanlah daripada sesuatu yang mendapat kemurkaan Allah. Mendapat kemurkaan. Redha Tuhan itu dalam redha ibu bapa dan murka Allah dalam murka kedua ibu bapa. Dia nampak ni. Dia berkaitan. Keredaan ibu bapa dengan keredaan Allah ini. Dan seumpama ibu bapa itu ialah nenek ya. Dan jika ke atas sekalipun, itu naik ke atas, dinamakan wa in ala. Mana ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu. Mana itu mana dinamakan paraid pun begitu. Kalau contohnya orang meninggal dunia, kita akan tanya, ada mak dia lagi? Ibu ada? Ibu tak ada. Ayah ada? Ayah tak ada. Datuk ada? Datuk ada, kan? Datuk ada. Kena tulis datuk ni. Datuk tak ada? Datuk pada datuk ada? Kena tanya tu. Ada orang panjang umur. Anak dah mati dah. Tok dah mati. Datuk kepada datuk 120 umur dia masih lagi. Umur dia panjang kan? Kemudian nenek kepada nenek. Sehinggalah tak ada. Wa in atas sampai tak ada dah. Itu nama wa in ala.
Kemudian barulah kita tanya, kalau para ini tanya dia ada isteri, baru ada isteri. Isteri ada berapa orang? Kalau seorang lah, kalau tiga lah, kalau dua. Kalau seorang. Ada anak, ada. Anak isteri pertama dia seorang isteri. Ada anak lelaki. Anak lelaki. Walaupun dia ada anak lelaki, datuk tidak akan terhijab, tidak akan terdinding dengan cucu. Tidak akan terdinding. Dia tetap dapat. Nenek ni tetap dapat. Dia tetap dapat 1/6. Dia tetap dapat. Sebab dia cucu. Oleh sebab itu, apabila meninggal dunia, datuk ini tetap dapat. Jadi kena ingat, kalau orang lain dah tak ada, tinggal datuk kena jaga cucu. Kalau datuk ni ada duit, ayah dia dah meninggal dunia kan, cucu kita ada. Cucu kita kena jaga. Kena beri nafkah kepada cucu. Sebab kalau cucu ni besok meninggal dunia, dia ada duit, datuk ni berhak mendapat duit tersebut. Sebab dia susur jalur yang dinamakan ahlul furu', dia ada usul ni, dia tetap dapat. Adapun adik-beradik daripada ayah ini, dia tak boleh dapat kalau dia ada anak. Yang meninggal dunia ni ada anak lelaki, dia tak boleh dapat. Apatah lagi kalau dia ada datuk. Datuk telah mewarisi harta anak dia yang meninggal ini. Datuk dia. Mana dia akan mewarisi. Ini hukum pusaka. Justru itu, hendaklah kamu taat nenek kepada nenek sampai ke atas lah. Wa in ala. Dan jika ke atas sekalipun. Dan dikehendaki dengan murka itu. Apa maksud murka ibu bapa ni? Dan dikehendaki dengan murka ibu bapa itu pada barang yang tiada menyalahi syarak. Tapi kalau benda yang membawa pada syirik, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada satu ketaatan kepada makhluk yang mana syirik pada Allah. Fi maksiatil khaliq, mana pada maksiat pada Allah, mana benda-benda yang membawakan dosa, kita tak boleh taat. Dikecualikan dalam kitab kita ni, kalau kita tengah semayang sunat, mak opak panggil terlupa ibu, kena berhentikan semayang sunat. Semayang sunat dengan panggilan ibu adalah wajib menjawab panggilan ibu. Oleh sebab itu kisah Juraih. Sebab dia tengah semayang sunat. Allahu Akbar. Tengah semayang sunat, mak dia panggil Juraih. Dia pun terus semayang. Mak dia pun satu hal, doa benda tak baik. Ya Allah, ya Tuhanku, fitnahkan anak aku ini dengan perempuan jahat. Nak doa-doa lah baik-baik sikit. Maka Juraih ini telah difitnahkan. Ketika mana seorang perempuan, dia minat dengan Juraih. Juraih ni orang warak. Jadi dia nak dengan Juraih tak belajar. Juraih kuat semayang. Jenis kuat semayang beribadat. Ini dua bendul jenis orang kata. Rajul mustaqim, jenis orang baik begitu. Jenis orang baik. Jadi seorang perempuan ni telah berzina dengan pengembala kambing. Bila dia lahir anak, dia bawa jumpa Juraih. Dia cakap pada orang kampung, ni anak aku dengan Juraih, kau jangan percaya Juraih semayang. Tapi berzina dengan aku ni anak ni. Mana? Orang percaya dengan perempuan ni. Sehingga Juraih kata, ini bukan anakku. Orang kata, kau nak berzikir, pergi kubur berzina. Diruntuhnya rumah suluk dia. Tapi Allah memberikan pertolongan pada Juraih radhiyallahu an. Tapi itu bukan zaman Nabi SAW, dinamakan syar'u man qablana, syariat sebelum diutuskan Nabi SAW. Maka Juraih ketika itu membaca Bismillah man abuka. Jadi baca Bismillah, tu kelebihan Bismillah, saya belum hurai lagi Bismillah. Macam mana Juraih baca Bismillah man abuka, siapa bapa kamu? Ra'il ghanam, dia kata. Bapa aku ialah penggembala kambing. Penggembala kambing. Ini di antara budak yang boleh bertutur masih lagi kecil. Oleh sebab itu ada ulama yang kata anak zina ni kan, contohnya, ataupun bapa biologi ini boleh dinasabkan kepada dia. Ini hujah orang kata anak zina boleh nasab kepada bapa dia. Kalau dia berkahwin boleh nasab.
Berdasarkan syar'u man qablana, syariat sebelum ini, ketika mana Juraih berkata, man abuka, siapa bapa kamu? Dia kata, pengembala kambing. Maknanya disebut abuka, siapa bapa? Mana pengembala kambing. Mana bolehlah dinasabkan bapa biologi dia kalau dia berkahwin. Ini hujah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dan juga Syekh Ibn Qayyim. Itu sebab ada satu negeri Malaysia pakai pandangan ini. Dia kata boleh dinasabkan. Sebab dia kata masih lagi tak terbatal hukum tersebut. Ia dinamakan hukum syarak, syar'u man qablana. Syariat sebelum Nabi SAW diutuskan. Tetapi dalam hadis yang lain terdapat al-waladu lil firash wal akhir al-hajru. So fi riwayatin al-hajar. Al-waladu lil firash, anak ini ialah dinisbahkan kepada orang yang firash, bersetubuh dengan dia dalam persetubuhan yang sah. Firash ini mana? Lin nikahi sahihah. Nikahi sahih. Mana al-waladu lil firash, al-waladu mansubun, iaitu walad ini dinasabkan lil firash, bagi siapa? Bagi orang yang menikah sah. Jadi sekarang ni dinikah tak sah, anda mengandung, maka berlakulah pertentangan dengan hadis Nabi SAW yang merupakan syariat yang telah seolah-olah membatalkan syariat sebelum ini. Ini syar'u man qablana, syariat sebelum ini. Jadi pendekatan empat mazhab mengatakan anak zina tidak boleh dinasabkan berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash. Ala kulli hal, itu pandangan masing-masing. Siapa nak pakai itu dalil syar'u man qablana, itu terpulang kepada mereka lah, gitu. Masing-masing punya hujah, gitu. Ada yang kata dinasabkan apabila dia berkahwin demi untuk menjaga maruah dia, gitu. Menjagakan maruah dia. Sebagaimana pandangan Syekh Ibn Qayyim dan juga Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Jangan ianya bertentangan dengan hukum syarak. Dia kata, barang yang tiada menjalahi syarak dan menunjukkan hadis itu di atas bahawasanya menderhaka bagi ibu bapa itu daripada dosa besar. Dia termasuk di antara dosa besar. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Syekh menyebut lil walidaini alal waladi 10 huquqin. Seorang anak dia ada tanggungjawab kepada kedua bapa dia 10 perkara ni. 10. Yang pertama, idza ihtaja ahaduhuma ila at-ta'am fa at'imhu. Yang pertama, bila mak opak ni nak makan, kena bagi makan kat dia. Jangan sebut nantilah. Kena terus. Kalau meninggal dunia, kempunan dia tak ada menyesal, tak sudah. Kalau Jeffrey malam-malam ni dia minta ayam percik, cari juga ayam percik. Carilah mana-mana pasar malam. Dah carilah ayam percik, betul. Tengah-tengah malam ni dia kata ayam percik. Waktu dia sakit, kena cari. Takut dia meninggal, Allahu Akbar. Kita kasih, lepas itu tak nak makan ayam percik dah. Jeffrey tak makan. Jangan ustaz, jangan sebut ayam percik. Jangan sebut. Saya tak boleh dengar ayam percik. Jadi dia teringat. Itu juga isteri ibu-ibu ni, suami dia kata, aku teringat nak makan bubur kacang. Jangan makan bubur kacang, kembung perut kacang tu angin. Dah aku nak bubur kacang, mati besok. Allah. Malam ni kalau ada bubur kacang, makcik makan bubur kacang. Jangan sebut ustaz bubur kacang. Teringat dah. Fobia dah dia jadi fobia. Sambung balik. Yang kedua, apabila nak pakaian, ya pakaikan mengikut kemampuan. Mengikut kemampuan. Teringin aku nak pakai tudung ni kata. Tudung nelopa dia kata. Tudung nelopa. Mahal mak dia kata 100 lebih. Yalah, nak merasa lah aku pakai kata. Kata baik, lembut, dia kata lembut dia kata. Beli. Jangan pula pergi beli pula di apa? Beli. Ni memang dia tulis nelopa ni
teringin aku memakai, dia kata. Ayah dia boleh mampu terus beli, dia kata. Idza ihtaja ila kiswah ay kasahu wa in qadara alaihi. Kalau dia mampu, kalau mampu. Dan seterusnya lagi. Yang ketiga, bila dia hendakkan bantuan khidmat, kena khidmat gitu. Idza ihtaja ahaduhuma ila khidmatihi qadamahu. Kena berkhidmat dengan dia. Dan yang keempat, apabila dia panggil, ni panggil, ajabahu wa hadarahu, sahut dan hadir. Kalau dia kata, lama kau tak balik, balik, begitu. Kan? Dia kata balik, baliklah. Apapun kita kena taat tanpa ada perkara yang menghalangkan kita daripada balik, kena baliklah. Jangan asal-asal kalau tak jumpa, Allah sedih sampai mati. Yang kelima, apabila ia memerintahkan satu perkara, hendaklah kamu taat selama mana dia tak suruh kamu buat maksiat ataupun mengumpat dan seumpamanya. Yang keenam, an yatakallama ma'hu bil layyin, cakap dengan ibu bapa ni cakap dengan lemah lembut. Jangan cakap bahasa kasar-kasar gitu. Yang ketujuh, alla yad'uhu bismihi, jangan panggil mak bapak ni dengan nama, ataupun janganlah cakap orang putih you I lah dengan mak bapak ni. Bahasa orang putih ni dia kurang ajar sikit kan. Cakap dengan mak dengan you je. Jadi bahasa ni panggillah bahasa yang lembut. Tan you tu tukarlah ibu, ummi ke apa suka, tukarkan bahasa yang lembut. Dia bukan setara dengan kita. Dengan ustaz pun kita tak ambil you I. You Syukri macam mana? Kita. You macam mana? Ada lapang tak? Ni nak ceramah Maulid Rasul ni. You ada lapang? Tak ada lapang, kata. Tak ada lapang. Ialah panggil you saja kan. Kita jawab tak ada lapang. Jadi dia ada ihtiram, ada bahasa yang lembut dengan ibu bapa, dengan guru dan sebagainya gitu. Yang ke-8, an yamshi khalfahu. Ini orang kita ni betul ikut apa yang disyarat. Hendaklah berjalan di belakang kedua bapa. Yang lalu depan dia. Begitu. An yamshi khalfahu. Hendaklah berjalan di belakang dia. Dulu kita pusing belakang. Sekarang depan kita dia lalu je. Depan lalu kita. Allahu akbar. Yang ke-9, an yarda lahu ma yarda li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Hendaklah kamu mencari redha apa yang kamu suka pada diri kamu. Kalau boleh mak bapak kamu pun dapat rasa macam kamu. Begitu. Jangan beli handphone second hand kan mak bapak. Begitu. Yang kita ni semua canggih-canggih punya. Mak punya ni slow je. Lambat nak dapat. Dia kata, tak ada lain tu mak, dia kata. Tak ada lain. Yang kau boleh dapat. Dia kata, ini lain, dia kata. Jadi Allahu akbar. Dia pun ingin juga merasakan sebagaimana apa yang kita rasa, dia kata. Yang ke-10, an yad'u lahu bil maghfirah kama yad'u li nafsihi. Hendaklah kamu sentiasa mendoakan kepada kedua bapa kamu dengan keampunan sebagaimana kamu doa juga untuk diri kamu. 10 ini disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Bagaimana anak dengan ibu bapa. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemanan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا ربنا
أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحفظا ديننا من ديون حمينا واختما بالتقى عند حسن الختام.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.